ibarat lilin memberi cahaya, bukan balasan harta pintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Nazri bin Atoh selaku pensyarah KPG 3013 Insan Guru Profesional serta sahabat-sahabat seperjuangan yang saya kasihi sekalian. InsyaAllah pada hari ini kami dari kumpulan F dan saya Cik Nurul Jana binti Cik Muhammad bersama sahabat-sahabat saya yang lain akan membentangkan hasil wawancara Insan Guru Profesional yang telah kami jalankan pada 8 dan 9 November yang lalu. Bagi memenuhi tugasan ini, kami telah melaksanakan wawancara ini kepada dua orang guru profesional, iaitu Puan Sa'adiyah binti Ismail, guru bahasa Arab di SMA Maziah Kubang Batang, Cabang 4 Wakaf Baru Kelantan, dan Encik Abdul Rahman bin Muhammad, guru sejarah di Mahat Muhammadi Tumpat Kelantan. Oleh kerana kami tinggal di negeri yang sama, maka kami bercadang dan bersepakat untuk menjalankan wawancara ini secara bersemuka, iaitu bersama dengan Encik Abdul Rahman di Mahat Muhammadi Tumpat, manakala bersama dengan Ustazah Sa'adiyah kami terpaksa menjalankan wawancara ini secara atas talian di atas sebab-sebab yang tertentu. Dan wawancara secara atas talian ini kami telah menggunakan platform Google Meet. Jadi tujuan wawancara ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti atribut-atribut yang ada pada kedua-dua guru tersebut yang mencirikan insan guru profesional. Selain itu juga kami perlu mencari persamaan dan perbezaan atribut hasil wawancara antara kedua guru tersebut berdasarkan model IGPUC. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan dengan topik yang pertama. Topik 1. Data atribut insan guru profesional. Latar belakang insan guru profesional IGP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Nur Sajidah akan menerangkan sedikit tentang latar belakang guru yang telah ditemu bual dalam wawancara IGP. Baiklah, untuk yang pertama iaitu guru dari bidang bahasa. Beliau bernama Sa'adiyah binti Ismail, menetap di Wakaf Cik Ye Kelantan. Beliau mendapat pendidikan awal di Ma'had Pengajian Islam Kota Baru Kelantan, kemudian menyambung pengajian ke KIAS, iaitu singkatan kepada Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Nilampuri, Kelantan, dalam bidang pengajian Islam. Kemudian beliau menyambung lagi ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu dalam bidang perguruan di Institut Pendidikan Guru IPG Kota Baru Kelantan dalam jurusan Bahasa Arab atas dorongan dan sokongan daripada ayahandanya. Beliau menamatkan pengajian di IPG dan ditempatkan di SMUA Maziah Kubang Batang, Cabang 4 Wakaf Baru Tumpat Kelantan sehingga kini. Dan beliau menyatakan hasrat bahawa beliau akan berpencen di sekolah tersebut. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada guru bukan bidang bahasa, iaitu di luar bidang. Beliau bernama Abdul Rahman bin Muhammad. Beliau mengambil option sejarah. Baiklah, beliau berasal dari Kampung Kubang Batang, Cabang 4 Wakaf Baru Kelantan, dan beliau mendapat pendidikan awal di Ma'had Muhammadi Lelaki Kota Baru Kelantan. Seterusnya beliau menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu di UPN dalam bidang pengajian pentadbiran perniagaan. Setelah menghabiskan tempoh pengajian di UPN selama 4 tahun, beliau menyambung diploma perguruan ataupun pendidikan selama 2 tahun untuk melayakkan ikhtisas sebagai seorang guru, dan sehingga kini beliau ditempatkan di salah sebuah sekolah di Yayasan Islam Kelantan
iaitu di Ma'had Muhammadi Tumpat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, persamaan dan perbezaan data atribut hasil wawancara antara kedua insan guru profesional tersebut. Persamaan data atribut yang saya dapati dalam sesi wawancara itu ada 4. Yang pertama, kedua guru itu menekankan agar kita berlapang dada dan berpandangan jauh. Yang pertama. Yang kedua, seorang guru itu mestilah memupuk dalam diri niat yang ikhlas dan penuh tanggungjawab. Yang kedua, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Dan yang keempat, elak diri daripada sifat malas, iaitu kerja sambil lewa. Untuk yang pertama, berlapang dada dan berpandangan jauh, kedua guru tersebut menekankan agar kita jangan menghadkan bidang perguruan. Maksudnya, kita perlu juga mempunyai ilmu pengetahuan yang lain tentang bidang ilmu, tentang bidang yang lain seperti pendidikan Islam. Kalau bahasa Arab, mungkinlah nanti kita tak akan posting menjadi guru bahasa Arab, atau mungkin kita akan jadi guru bidang pendidikan Islam ke. Jadi dekat situ, kedua guru tersebut pesan agar kita jangan menghadkan bidang perguruan kita. Sebab itu mereka menyarankan agar kami mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Itu 4 persamaan data atribut yang ada dalam hasil wawancara bersama kedua orang insan guru profesional itu. Dan ada juga perbezaan. Perbezaannya ialah guru bidang, beliau menekankan agar seorang guru itu mestilah pandai menjaga emosi. Seterusnya, mempunyai minat dalam bidang yang kita ambil. Contoh, kita ambil bidang guru, kita mestilah memupuk minat tu sendiri, memupuk minat dalam diri kita. Sebab kalau minat tu ada, mestilah kita akan bersungguh dalam mengerjakan setiap kerja kita. Dan yang ketiga, guru bidang menekankan agar sifat sabar, kerana sabar adalah satu sifat yang perlu untuk kita ada dalam membuat apa pun kerja. Manakala guru bukan bidang pula, beliau menekankan agar kita menjadi seorang guru yang berani, seorang guru yang menepati masa dan amanah. Saya rasa itulah sahaja persamaan dan perbezaan data atribut hasil daripada wawancara antara kedua insan guru tersebut. Persamaan di antara guru bidang dengan model insan guru profesional UPSI adalah dari sudut personaliti atau kepribadian guru. Dari sudut ini, guru bidang mempunyai persamaan iaitu berminat untuk mengajar. Semasa menemubual, beliau menegaskan kepada kami bahawa sifat minat untuk mengajar sangat penting dalam diri seorang guru. Hal ini kerana seorang guru yang mempunyai minat yang mendalam terhadap profesion keguruannya, maka memudahkan ia untuk menjalankan sesuatu pekerjaan atau tanggungjawab. Manakala seseorang guru yang tidak mempunyai minat yang mendalam terhadap profesion keguruannya, maka ia cenderung untuk merasa putus asa dan tidak bersemangat untuk melakukan setiap pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Dalam elemen kedua iaitu pengetahuan dan kredibiliti guru, guru bidang mempunyai persamaan dengan model IGP UPSI iaitu dari sudut komitmen serta berdedikasi dalam melakukan tugas. Sifat komitmen serta dedikasi yang tinggi dalam diri guru bidang dilihat apabila beliau dengan sukarela menjalankan kajian peribadi mengenai tahap minat pelajar terhadap subjek bahasa Arab. Tujuan kajian tersebut dijalankan adalah sebagai rujukan atau panduan kepada
guru bidang untuk menambah baik mutu pengajarannya dari semasa ke semasa. Dalam elemen ketiga iaitu hubungan baik, guru bidang mempunyai persamaan dengan model IGP UPSI dari sudut peka dan prihatin terhadap pelajar. Peka dan prihatin terhadap pelajar ini diterjemahkan oleh guru bidang melalui cara sentiasa bertanya khabar terhadap anak-anak muridnya. Bertanya khabar ini membolehkan guru bidang untuk mengetahui keadaan sebenar anak-anak muridnya, sama ada mereka berada dalam keadaan baik-baik sahaja ataupun mempunyai sebarang masalah. Persamaan yang terakhir di antara guru bidang dengan model IGP UPSI adalah dari sudut pengajaran guru. Corak pengajaran guru merupakan salah satu elemen penting dalam model IGP UPSI kerana pengajaran atau mendidik merupakan tugas hakiki bagi seorang guru. Oleh itu, persamaan di antara guru bidang dengan model IGP UPSI adalah guru bidang merupakan seorang guru yang kreatif dalam pengajaran dan pembelajarannya. Beliau sudah sedia maklum bahawa kebanyakan pelajar kurang berminat atau tidak suka dengan subjek bahasa Arab atas beberapa faktor. Oleh itu, setiap kali sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, ia akan menyelipkan pelbagai permainan yang dapat menarik minat serta fokus para pelajar terhadap pembelajaran tersebut. Manakala perbezaan yang ada di antara guru bidang dengan model IGP UPSI adalah melalui dua elemen. Elemen pertama iaitu personaliti dan kepribadian guru. Dari sudut personaliti dan kepribadian guru, guru haruslah mempunyai sifat humor atau jenaka. Azriana Abdul Manan dan Yahida Yahya menyatakan bahawa penggunaan humor atau jenaka dalam pengajaran dan pembelajaran akan mengurangkan tekanan serta meningkatkan suasana positif. Tidak dinafikan bahawa unsur jenaka dalam pengajaran dan pembelajaran akan membawa keriangan dalam kelas. Oleh itu, dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab ini, mungkin guru boleh memasukkan elemen atau unsur jenaka untuk menarik perhatian pelajar agar pelajar tidak bosan dan berasa seronok semasa belajar. Seterusnya, dalam elemen pengetahuan dan kredibiliti guru, model IGP UPSI menegaskan bahawa seorang guru yang unggul perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam penggunaan teknologi. Hal ini kerana pembelajaran dan pengajaran pada abad ke-21 banyak menuntut guru dan pelajar untuk menggunakan teknologi dan internet sebagai alat dan media untuk pembelajaran. Oleh itu, guru perlulah mempunyai pengetahuan yang luas dalam penggunaan teknologi. Hal ini kerana penggunaan teknologi dan media dalam pengajaran lebih menarik pelajar untuk berminat dan fokus akan pembelajaran. Seterusnya adalah persamaan dan perbezaan guru luar bidang berdasarkan kepada model IGP UPSI. Persamaan guru luar bidang berdasarkan model IGP UPSI adalah dari segi penyayang dan juga kolaboratif. Berdasarkan kepada model IGP UPSI, penyayang ini adalah guru yang mengambil berat terhadap kesejahteraan pelajarnya, yang mana guru tersebut sangat berhati dan bersifat empati terhadap pelajar-pelajarnya. Kita sedia maklum bahawa sesi persekolahan sekarang dilakukan secara atas talian dan tidak semua pelajar mampu untuk mengikuti pembelajaran atas talian seperti dalam Google Meet. Jadi guru tersebut menyediakan bahan-bahan pembelajaran seperti nota dan video-video bagi rujukan pelajar supaya tidak terlepas pembelajaran pada hari tersebut. Selain itu juga adalah kolaboratif. Guru berkenaan sangat efektif dalam usaha untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran atas talian ini banyak cabarannya. Antaranya apabila guru membuat kelas secara atas talian menggunakan Google Meet ataupun Zoom, ramai pelajar yang tidak mengikuti ataupun tidak masuk dalam Google Meet tersebut. Jadi, guru berkenaan mengambil inisiatif lain dengan memberi markah kepada setiap pelajar yang mengikuti kelas tersebut. Secara tidak langsung, pelajar-pelajar akan mengikuti kelas berkenaan
supaya mereka tidak gagal dalam subjek tersebut dan mendapat markah. Perbezaan pula yang dapat daripada guru luar bidang berdasarkan model HPUC adalah berpakaian kemas dan menepati masa. Dua perkara ini sangatlah diperhatikan oleh pelajar-pelajar kerana guru merupakan role model atau contoh teladan kepada pelajar-pelajar. Di situ kami dapat lihat bahawa guru berkenaan sangatlah menepati masa. Jadi itulah sedikit persamaan dan perbezaan guru luar bidang berdasarkan model HPUC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, secara kesimpulan yang saya dapat daripada IGP wawancara insan guru profesional ini ialah seorang guru mestilah mempunyai sikap sabar dalam mengharungi ujian ataupun dugaan dalam dunia pendidikan ini, kerana ujian ini merupakan salah satu adat ataupun kebiasaan kita sebagai seorang manusia, tambah-tambah yang bergelar sebagai seorang pendidik, murabbi, mudarris, mestilah mempunyai sikap yang sabar agar setiap perbuatan kita itu mendapat keberkatan daripada ilahi. Seterusnya, apa yang saya dapat, refleksi yang saya dapat daripada IGP wawancara ini ialah seorang guru perlulah mempunyai sikap terbuka. Apa yang dimaksudkan dengan sikap terbuka di sini ialah sebagai seorang guru kita tidak boleh berada dalam kepompong yang selesa, yang di mana contoh kita mengambil bidang bahasa Arab. Okey, kita mengambil bidang bahasa Arab. Jadi hal ini dia akan menyebabkan apabila kita mengambil bidang tersebut namun tidak meluas kepada yang lain, dia akan menyebabkan kita jadi tidak mempunyai pengalaman yang meluas lah. Okey, jadi jangan sempitkan bidang dengan satu sahaja. Sekiranya majikan memerlukan kita untuk mengajar subjek yang lain, kita mestilah bersedia dengan apa jua situasi. Memandangkan kita bidang bahasa, maka mungkinlah kita akan mengajar dalam bahasa Inggeris ataupun mengajar dalam bahasa Cina, ya misalnya. Selain itu, apa yang saya dapat daripada ataupun temu bual bersama guru, yang kedua ialah kita mestilah mempunyai sikap berfikiran terbuka. Macam mana berfikiran terbuka? Yang di mana dengan berfikiran secara terbuka ini, ia mampu membentuk kita menjadi seorang guru yang berfikiran secara kritis dan keren untuk menjadikan kita insan yang lebih berguna pada masa akan datang. Okey, insyaAllah. Baiklah, seterusnya refleksikan diri saya. Sepanjang wawancara berlangsung, banyaklah input, tips-tips yang manfaat yang saya dapat menjadi seorang guru, insan guru profesional dan sebagai persediaan dan panduan untuk saya pada masa hadapan yang kelak lah. Pertama sekali, apa yang saya dapat dan saya pelajari daripada Cikgu Abdul Rahman. Yang pertama sekali, saya nampak guru ini perlu bersedia dengan apa-apa kemungkinan yang berlaku. Tak sangka-sangka. Dan saya sangat kagum dengan sikap Cikgu Abdul Rahman ni, walaupun kami dapat beliau untuk sesi wawancara ni secara tidak sengaja untuk menggantikan orang. Tiada janji temu langsung pun, secara tiba-tiba. Tetapi beliau tidak menolak ajakan kami dan terima secara sebulat-bulatnya untuk wawancara pada hari tersebut juga. Jadi melihat dari sini, ini perlu bersedia walaupun tidak bersedia. Kedua, saya dapati beliau ni seorang yang sangat berdisiplin dan komited terhadap tugasnya. Beliau juga ada nasihat kepada kami, guru ni perlulah menjadi contoh kepada anak-anak murid. Jadi contohnya, guru ni perlulah datang awal ke sekolah, perlulah tunjuk sifat-sifat yang baik. Jadi hal ini dapat menjadi ikutan kepada anak murid dan pelajar itu sendiri akan hormat kita lah sebagai guru. Seterusnya, apa yang saya belajar daripada Ustazah Saadiah pula adalah menjadi seorang guru ni perlulah ada sikap penyayang. Jadi saya lihatlah daripada perwatakan beliau ni seorang yang sangat ramah, sangat lembut dan adalah sikap penyayang pada diri beliau. Walaupun kami, saya lah terutamanya pertama kali berjumpa dia secara atas talian, nampaklah beliau
mengambil berat tentang kami, bertanya khabar tentang kami, dah makan ke belum, sihat ke tak. Jadi kita nampaklah dia ni seorang yang penyayang. Jadi sikap ni sangat perlulah, sebabnya cara tak langsung kita akan rasa rapat, rasa tak kekok dengan dia. Itu sangat pentinglah ada atribut ini. Kesimpulannya, sikap dan atribut yang diperlihatkan oleh kedua guru tersebut sungguh membuatkan saya sedarlah bahawa memikul tanggungjawab seorang guru ataupun kelas seorang guru ni sangatlah susah dan bukanlah mudah lah. Dan ia memerlukan komited, memerlukan semangat, memerlukan kesabaran dan minat yang tinggi lah untuk menjadi seorang guru di masa hadapan kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, Alhamdulillah kerana akhirnya siap juga kami menyiapkan tugasan ini tepat dengan waktunya. Jadi tibalah sekarang untuk saya memberi refleksi saya terhadap pesanan-pesanan dan kata-kata yang diberi oleh dua insan guru profesional yang kami wawancarai itu. Jadi yang pertama, yang memberi perspektif baru tentang guru ini adalah untuk menjadi seorang guru itu bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab kita tahu kan, kita mendidik pelajar. Pelajar pula tu seorang manusia kan. Manusia pula kita tahu pelbagai sifatnya, pelbagai karanahnya. Jadi kita mendidik mereka tu bukanlah menggunakan perkara yang sama. Macam kita didik dia ni, kita didik pelajar tu dengan mengikut yang acuan macam ni. Bukan. Sebab pelajar kan berlainan sifatnya. Jadi yang pelajar macam tu, acuan dia macam tu. Yang macam ni, acuan dia macam ni. Jadi untuk menjadi seorang guru tu bukanlah sesuatu yang mudah. Bukannya pergi sekolah, masuk kelas, mengajar, lepas tu siap balik. Bukan macam tu. Kita mestilah memberi pendekatan kepada pelajar tu untuk memahami apa yang kita ajar tu berbeza, sesuai dengan kefahaman dia. Itu yang pertama lah. Yang kedua, untuk menjadi seorang guru itu kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, dan kita mesti mempunyai kemahiran. Maksud saya di sini, ilmu pengetahuan yang luas tu macam tadilah bagaimana untuk kita memberi pengajaran yang terbaik kepada pelajar. Maksudnya kita tahu kalau pelajar macam ni, bagaimana untuk kita mengajar mereka. Kalau pelajar yang macam tu, bagaimana pula caranya? Beza. Sebab itu, sebagai seorang guru juga, kita perlu mencuburi diri ataupun mengambil juga pengetahuan tentang psikologi. Bagaimana kita untuk mendekati para pelajar. Yang ketiga, kita mestilah menjadi seorang guru yang adaptif. Yang bermaksud guru yang sentiasa bersedia menghadapi cabaran yang akan datang. Maksudnya sini kita tahu kan, apa yang kita rancang untuk kemudian hari kadang-kadang tak sama pun dengan apa yang kita rancangkan. Jadi kita perlulah menjadi seorang guru yang adaptif dan berani untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Yang keempat, tentang peribadi seorang guru. Kita tahu peribadi-peribadi yang baik itu susah untuk kita semai dalam diri. Dan peribadi-peribadi yang macam tu, walaupun kaya macam mana pun kita akan dapat beli dengan duit. Benda tu kita perlu semai dalam diri. Tanam dalam diri dengan baja kesabaran kan. Sebab untuk membina semua benda tu kita boleh membinanya mulai dari sekarang. Sebab untuk kita sebatikan perkara-perkara yang baik dalam diri kita tu mengambil masa yang lama, dan untuk kita membuang sebatian-sebatian yang buruk dalam diri kita tu pun mengambil masa yang lama. Jadi untuk kita membina peribadi seorang guru itu, bolehlah kita memulakan dari sekarang. Slow-slow ubah diri, slow-slow perbaiki diri. Macam tu. Sebab guru kan, mungkin guru dia perlu menjadi model, figura, contoh kepada para pelajar. Moga nanti pelajar apabila tengok kita, dia macam aku terinspirasi lah dengan guru ni, macam tu. Kita perlu memberi contoh yang terbaik lah untuk mereka. Walaupun kita tahu kita manusia dan kita tetap akan buat salah, tapi
Tapi dengan alasan kita manusia untuk terus buat salah tu tak boleh lah. Kita harus berusaha juga untuk melawan, untuk membaiki diri. Okey, yang seterusnya membina hubungan baik dengan pelajar. Membina hubungan baik dengan pelajar dekat sini kita cuba untuk menyelami perasaan pelajar itu. Kita cuba untuk memahami jiwa pelajar itu. Sebab apabila kita memahami seseorang, apabila kita faham jiwa seseorang, apabila kita faham dia ni macam mana kan, senang untuk kita mendidik mereka dan mendekati mereka, senang. Dan salah satu cara untuk membina hubungan yang baik dengan pelajar tu, kita mestilah rajin mengajak mereka untuk berbual, berbicara bukan pasal pembelajaran saja. Mungkin kita boleh tanya apa hobi dia, kat rumah selalu buat apa kan. Tapi kan benda tu mengambil masa. Benda yang mengambil masa ni insya-Allah lah menjadi. Tapi kita buatlah semampu kita. Cuba untuk mendekati para pelajar, mengetahui minat mereka, supaya kita memahami diorang dan senang untuk kita mendidik mereka. Saya rasa itulah 5 apa yang saya dapat daripada pesanan dan kata-kata dua insan guru profesional dalam wawancara yang lepas. Sekian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Zanita Hassan. Berdasarkan pengalaman saya wawancara guru bidang dan juga guru bukan bidang, antara atribut yang dapat saya pelajari daripada kedua-dua guru tersebut adalah dari segi personality, mana kedua-dua guru tersebut mempunyai personality yang peramah dan juga lemah lembut. Personality yang peramah dan juga lemah lembut itu sangat penting kepada guru-guru kerana ia dapat mengeratkan lagi hubungan antara pelajar dan juga guru. Kita dapat mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Pada pengalaman saya sendirilah, mewawancara guru yang peramah ini membuatkan saya selesa dan tidak keku untuk mewawancarai mereka. Dapat pengetahuan, pengalaman serta input-input bermanfaat yang kami perolehi. Antaranya adalah kami boleh mendengar sendiri pengalaman guru-guru senior mengenai cabaran dan ujian mereka menjadi seorang guru. Pendedahan awal mengenai cabaran dan realiti sebenar seorang guru di sekolah kepada bakal-bakal guru seperti kami sangat membuka mata kami bahawa tugas yang digalas di bahu seorang guru untuk mendidik anak-anak pelajar menjadi seorang insan yang berakhlak serta berperilaku mulia bukanlah suatu tugas yang mudah dan senang. Pengalaman serta cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru-guru yang kami temu bual benar-benar memberikan kami suatu kesedaran untuk sentiasa memperbaiki diri dan meningkatkan kualiti diri sebelum bergelar seorang guru pada masa akan datang. Selain itu, melalui tugasan wawancara ini, kami dinasihati untuk menjadi seorang guru yang mempunyai sikap prihatin dan tolong-menolong. Hal ini kerana apabila kita berada di dalam kesusahan atau menghadapi sebarang kesulitan, maka guru-guru merangkap rakan sekerja dapat membantu. Kuncinya, janganlah kita menjadi seorang guru yang sombong dan tidak disenangi oleh orang sekeliling. Sebaliknya, jadilah seorang guru yang dihormati dan disayangi bukan sahaja oleh para pelajar, malah turut disenangi oleh rakan sekerja serta pihak sekolah. Akhir sekali, semoga segala ilmu dan pengetahuan yang kami perolehi daripada wawancara IGP ini dapat menjadi panduan dan rujukan kepada kami untuk sentiasa memperbaiki diri dan menyiapkan diri untuk menjadi seorang guru yang cemerlang pada masa akan datang. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Di sini jelaslah kita dapat lihat bahawa hasil wawancara yang kami lakukan kepada kedua-dua guru profesional ini mempunyai atribut dan kepribadian dalam model IGPUC yang terdapat dalam model IGPUC dan IGP bidang pengajian Malaysia. Seperti itu kita dapat lihat juga nilai-nilai mulia yang terdapat dalam model IGPUC ini sememangnya memberi panduan dan bimbingan kepada kita semua bakal guru dan
dan nilai-nilai dalam penyampaian ilmu mereka. Oleh itu, kita semua bakal guru ini tidak kira lah bakal guru atau guru pelatih atau guru sedia ada, ini perlulah menyemai sifat dan atribut dalam diri masing-masing demi membina atau melahirkan generasi yang cemerlang dari segi akademik dan sosial, insya-Allah. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai telanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Dengan ini kami ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan secara tidak langsung bagi menyiapkan tugasan ini, dan kami harapkan semua dapat manfaat apa yang kami kongsikan dalam video ini. Sekian itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.